Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan sambung balik pengajian kita di dalam bab ulumul hadis, dan kita akan sambung di muka surat yang ke-212. InsyaAllah kita akan sambung bab yang bawah sekali tu, dan skop nombor 2 tu. Kepentingan ilmu mukhtalaf al-hadis. Maknanya ilmu ni penting lah, tapi kita tengok dulu apa makna mukhtalaf al-hadis ni dulu insyaAllah. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian ini, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah SAW. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-hadini wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Kita akan sambung balik pengajian kita di muka surat yang ke-212. Kepentingan ilmu mukhtalaf al-hadis. Baik. Ulama memberikan perhatian serius terhadap ilmu mukhtalaf al-hadis semenjak zaman sahabat. Zaman para sahabat lagi ulama dah ambil berat dah tentang ilmu ni, yang menjadi rujukan utama segala persoalan setelah Rasulullah SAW wafat. Mereka melakukan ijtihad mengenai berbagai hukum, menyerukan, menyatukan antara berbagai hadis, menjelaskan dalam dan menerangkan maksudnya. Okay. Maksudnya macam ni. Setiap hadis ni ada banyak, kita tahulah dia ada sampai yang kata jutaan hadis, ramai. Jadi ulama-ulama ni nak mengeluarkan sesuatu hukum, diorang agak ambil serius tentang ni. Nak mengeluarkan hukum ni bukan senang-senang ambil satu hadis saja. Kita bilang tu boleh, ni haram, tu halal, ni tak boleh. Hebat juga saya. Jadi dia ada kaedah dia. Apa yang diorang buat, diorang kumpulkan semua hadis ini, dan dari situ diorang akan mula beristihad. Istihad ni maknanya dia keluarkan pendapat dia. Sebab itu kita tengok ada berbagai pandangan dari sudut fiqh. Fiqh paling banyak perbezaan. Mazhab ni kata gini, mazhab tu kata gitu kan. Jadi kita tak boleh salahkan ke semua ulama fiqh sebab mereka semua memang ambil dari hadis. Cuma mungkin dia ambil dari hadis yang ini, dia ni ambil hadis yang itu, ulama tu ambil hadis yang lain kan. Jadi dia berbeza itu aja. Dan bila mereka dah ambil sesuatu hadis dari berbagai sudut, mereka akan berijtihad. Ijtihad ni maknanya mereka akan keluarkan mereka punya pendapat sebagai dia punya conclusion. Conclusion untuk apa yang nak diamalkan. Jadi ulama ni kalau nak ambil sesuatu conclusion ni, dia bukan ambil je sesuatu hukum ni terus dia bilang okey kita amalkan, tak. Dia kena ambil kira juga tentang persekitaran masyarakat di sekeliling dia ketika itu macam mana. Okey, jadi dia ambil ni sebab dia sesuai dengan masyarakat kita kat sini, contohnya macam tu. Lepas tu kalau rata-rata masyarakat Melayu Islam di Singapura ataupun di Nusantara ni, mereka mengambil fiqh daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kerana ulama-ulama di Nusantara ni dia lihat fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i ini memang bersesuaian untuk kita guna pakai di kawasan Nusantara ni. Itu kaedah dia. Bukan kata ulama fiqh mazhab Hanafi tak sesuai, bukan tak boleh pakai atau salah, tidak. Dan tapi mungkin masyarakat di benua India contohnya, majoritinya ambil semualah majoriti umat Islam di dunia ni, diorang ambil sebab sesuai di negara mereka. Itu contoh dia.
Kalau macam dekat kawasan benua Arab, kan, Timur Tengah, macam Arab Saudi contohnya. Arab Saudi dia ambil fiqh mazhab Imam Hanbali. Kalau Morocco mungkin tak sesuai untuk mazhab Imam Hanbali sebab persekitaran dia berbeza. Masyarakat sekeliling dia lebih sesuai gunakan fiqh daripada mazhab Imam Maliki. Ini contoh dia. Sebab tu kalau kita nak ikut kaedah-kaedah para ulama kita terdahulu, kita kena ambil pendekatan yang mana lebih sesuai diguna pakai untuk masyarakat kita di sekeliling. Baru kita boleh laksanakan dia. Kalau kita nak ambil fiqh mazhab Hanafi, bukan tak boleh. Kadang-kadang ada benda yang ada kesamaan dia, tapi ada benda yang ada perbezaan dia dari sudut fiqh. Nanti dia kalau kita ambil macam benda yang berlainan dari apa yang telah kita amalkan, dia boleh jadi kontradik dan orang akan jadi keliru dan lebih bercelaru lagi untuk kita nak mengamalkan agama Islam. Sebab tu mukhtalaf hadis ni antara elemen yang amat penting. Jadi kita kena ikut kaedah. Habis kita nak ambil masa satu Ustaz, kita ikut kaedah yang mana lazimnya masyarakat di sekeliling kita lakukan. Macam kita contohnya Imam Syafi'i, kita ikut kaedah Imam Syafi'i. Itu lebih baiklah pada saya. Dia lebih aula, lebih utama sebab dia tak bercanggah dengan amalan harian kita. Nanti kalau kita buat lain-lain, orang jadi cakap. Bila orang dah mula cakap, dia dikira sebagai dah keluarkan fitnah. Sebab tu kita jangan timbulkan sesuatu fitnah di kalangan masyarakat kita. Baik, kemudiannya pula seterusnya buku ni di muka surat 213, generasi demi generasi mengikuti jejak mereka dan bertindak mengkompromikan antara hadis yang nampaknya saling bertentangan dalam menghilangkan kesulitan dalam memahaminya. Okey, dia generasi demi generasi, maknanya hari ini dah masuk hadis-hadis ni sampai ke generasi kita hari ini. Dia banyaklah, kita dah masuk kurun ke berapa ni kan. Dah ribuan tahun dah. Dah lebih pada 1400 tahun Rasulullah SAW telah wafat. So kita kena ikut kaedah yang telah disampaikan melalui generasi ni. Generasi ni pun ada ulama-ulama dia lah. Setiap generasi ni dia ada ulama-ulama yang tersohor lah. Boleh saya katakan dia masyhur dan sebagainya. Sebab kita fiqh mazhab Imam Syafi'i pun dia ada generasi-generasi yang sampai ke tahap ada Imam Nawawi, Imam Ibnul Hajar Asqalani, Al-Haytami, Imam Ar-Ramli, banyaklah ulama-ulama ni. Jadi mereka ni mempermudahkan lagi untuk kita memahami mengikut konteks isu-isu semasa dan juga persekitaran di sekeliling kita. Yang mana bukan terkait dengan persekitaran kita ni, bukan kita kata salah, tak. Dia betul, tapi dia sesuai mungkin dekat negara mereka. Dekat negara kita ikut apa yang kita rasa sesuai, mengikut di negara kita, itu kita gunakan. Okey, mengenerusi pengajian ilmu mukhtalaf al-hadis memberi banyak kelebihan dan faedah. Antaranya ialah, banyaklah kelebihan dan faedahnya. Antaranya ialah kajian mukhtalaf al-hadis ini amat penting kepada umat Islam, khususnya kepada ulama fiqh, juga ulama hadis dalam usaha mempertahankan kewibawaan hadis sebagai sumber hukum dalam syariat Islam. Maknanya ulama-ulama fiqh ni mereka mesti nak ada kekuatan dalam ilmu hadis. Semua ulama ni ada dia punya kekuatan sendiri. Dia ada dia punya spesialiti sendiri. Jadi contohnya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahu dia punya spesialiti ni dalam bidang ilmu fiqh. Tapi tak bermakna dia ni tak faham hadis. Maknanya dia ni pun hebat juga, Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pun hebat juga. Yang Imam Hanbali ni ada riwayat yang mengatakan beliau menghafal sebanyak 1 juta hadis. Maknanya hebatlah kalau 1 juta hadis juga. Maknanya kita selalu kadang-kadang kat mindset kita ni kita ingat, dia ni ulama fiqh, dia pandai fiqh aja. Tak. Dia pandai fiqh tapi ilmu-ilmu lain pun dia hebat juga. Sebab itu dia boleh keluarkan hukum.
cuba yang mengumpulkan hadis-hadis ni macam Imam Malik. Dia ulama fiqh juga. Dia ada kitab hadis nama dia Al-Muwatta. Dia kumpulkan kitab Al-Muwatta ni. Maknanya ulama-ulama ni hebat juga. Sebab tu bila Imam Syafi'i rahimahullah, dia duduk di Mekah kan pada awalnya, dia tak belajar hadis. Dia belajar Imam Syafi'i ni dia belajar Al-Quran dengan seorang guru dia nama Sufyan bin Uyainah. Dekat mana? Dekat Mekah. Lepas tu Imam Syafi'i rahimahullah ni dia berhijrah ke kota Madinah. Dia belajar hadis dengan Imam Malik pakai kitab Al-Muwatta. Maknanya dia ada guru yang berlainan. Guru Quran dekat Mekah, guru hadis dekat Madinah. Maknanya dia ada guru. Dia bukan suka-suka je gini. Belajar tanpa guru, tanpa kitab dan sebagainya. Mereka ada bahan rujukan. Imam Hanafi pula, ada riwayat yang menceritakan tentang kehebatan Imam Hanafi ni. Dia sedang belajar hadis dengan guru dia. Guru dia ni pun hebatlah. Kalau ada guru hadis memang hebatlah. Dia sedang belajar hadis dengan guru dia. Tiba-tiba salah seorang daripada murid guru dia ni tanya Imam Hanafi tentang soalan-soalan agama. Guru dia pun tak nak jawab. Guru Imam Hanafi yang ulama hadis ni dia tak nak jawab. Dia kata jawab soalan ini biar Imam Hanafi yang jawab. Dia panggil Abu Hanifah lah. Dia bilang biar Abu Hanifah yang jawab soalan ni. Jadi kita nampak tak? Soalan fiqah ni, guru dia yang expertise in hadis pun tak nak jawab. Dia bilang ini kita serahkan pada Abu Hanifah. Jadi Imam Hanafi yang jawab soalan tersebut. Maknanya Imam Hanafi ni ulama fiqah, dia pun faham tentang hadis. Yang mana guru dia sendiri tak nak jawab. Orang dulu gitu kalau dia tahu pun kadang-kadang dia tak nak jawab. Mungkin dari sudut tawaduk dan sebagainya. Diserahkan pada anak murid dia yang bernama Abu Hanifah ni yang jawab. Dia yang jawabkan. Jadi kehebatan ulama-ulama ada juga dia. Kita tengok dengan kehebatan kita hari ini tak ada apa-apa yang kita boleh banggakan. Mereka jauh lebih hebat. Mereka kadang tak nak jawab, mereka kasih anak murid dia yang jawab. Dan anak murid dia pula, Abu Hanifah ni pun orang yang hebat. Dia boleh keluarkan fakta daripada sudut hadis dan juga Quran untuk mengeluarkan sumber hukum. Ini kehebatan. Rosja. Baru masuk Rosja. Okay. Maaf Ustaz. Tadi hang baru dapat masuk. Minta maaf lambat masuk. Tak. Ya, diorang pakai buku ni tahu ya. Boleh nampak tak? Tak clear sangat Ustaz. Clear okey. Okey. Nanti saya WhatsApp awak daripada buku tu. Okey. Okey, yang kelas hadis ni kita pakai kitab lah, kita pakai buku ni kan. Kalau yang Ulumul Quran memang saya ambil kitab Ulumul Quran daripada Ustaz Dr. Firdaus Yahya. Cuma saya buat dalam bentuk PDF dan juga saya buat bentuk dia panggil PowerPoint. Tapi kalau yang hadis ni saya tak buat dalam bentuk PowerPoint dan PDF sebab diorang ada buku masing-masing. Dan diorang kat rumah diorang rujuk je lah apa yang saya syarahkan. Nanti kalau diorang ada apa-apa nak pertanyaan, nanti kita kongsi je pertanyaan. InsyaAllah. Okey, seterusnya pula kaedah dia pengajian ilmu mukhtalaf hadis ni pula. Yang keduanya kelebihan dan faedah dia. Menerusi ilmu mukhtalaf hadis ini, ulama berjaya memberikan hujah yang kukuh. Maknanya hujah yang kukuh yang seterusnya melenyapkan keraguan atau tuduhan penolakan hadis sebagai salah satu sumber syariat Islam. Ini penting. Daripada adanya ilmu mukhtalaf hadis ni, ulama ni dia boleh menggunakan hujah untuk mengalahkan benda-benda yang batil. Kadang-kadang orang ada yang ragu-ragu tentang hadis. Kadang-kadang orang confuse. Ini hadis sahih, yang itu pun sahih. Nak ambil yang mana satu Ustaz? Kan? Kadang-kadang pun samalah. Kita hari ni pun sama. Kita tengok YouTube, Ustaz ni kata gitu, Ustaz ni kata gini. Kadang-kadang kita tengok Ustaz tu kata lain pula, kita jadi bercelaru. Mana satu kita nak ambil. Kan? Sebab tu kalau ikut kaedah ulama dalam ilmu hadis ni, dia guna kaedah ilmu mukhtalaf ni. Dia akan ambil DP conclusion dia. So sebab tu saya bilang DP conclusion, apa juga hadis,
Sama ada dia sahih, dhaif dan juga hasan, dia tetap hadis. Yang penting ilmu hadis ni kita ambil untuk kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Biar dia bersesuaian dengan konteks isu-isu semasa kita di Singapura. Itu yang penting. InsyaAllah. Kalau orang lain ada buat benda yang lain pula macam tu, okay, kita tengok dulu. Dia buat macam tak sama dengan kita buat. Okay, mungkin kita pun tak boleh salahkan dia. Mungkin dia sesuai untuk konteks di negara yang lain, bukan di Singapura. Sebab tu kalau kita perasan, setiap negeri ni dia ada dia punya mufti yang tersendiri. Singapura memang satu negeri lah. Kalau Malaysia tu pun orang tengok. Johor ada mufti dia, Selangor ada mufti dia sendiri, Kelantan ada, semua negeri-negeri. Kan? Dia punya state ni ada dia punya mufti. Maknanya setiap mufti ini, diorang akan tengok dari sudut negeri masing-masing. Ni dia panggil dari sudut negeri ni, nanti dia keluarkan dia conclusion dia panggil fatwa. Dia akan mengeluarkan fatwa ni boleh. Kadang-kadang ada certain thing kat Malaysia ni, Singapura kita cakap lain negeri kan. Kadang-kadang kat Malaysia ni Johor punya fatwa macam ni, nanti Terengganu punya fatwa macam gitu. Dia berbeza. Nanti Kelantan pula lain pula lagi. Nanti Pahang pun ada lagi lain fatwa. Kerana apa? Kerana kehidupan masyarakat di setiap negeri ni berbeza-beza. Ini cara kaedah para mufti nak mengeluarkan dia punya fatwa. Okay, yang tadi dia bilang melenyapkan keraguan dan tuduhan penolakan hadis sebagai salah satu sumber syariat Islam. Jadi mutalaf hadis ni dia boleh menolak. Sebab kita kena faham dalam dunia kita hari ni ada lagi masih ada lagi tapi dah tak ramai pengikut dia. Dia ada satu pahaman yang dipanggil pahaman anti hadis. Ada. Dulu dia berasal kat Malaysia lah dia. Dia bukan berputih dari Malaysia, daripada benua Arab juga. Ada yang kata dari Mesir. Lepas tu orang ni pula dia cuma terima Quran, dia tak terima hadis. Dan ada terbawa-bawa sampai Malaysia dan Singapura pun ada tapi tak ramai jumlah dia. Dah baru ni juga ada 2 tahun, 3 tahun lepas orang ini baru meninggal. Kalau kita biasa dengar nama dia Kasim Ahmad. Kalau biasa dengar lah. Dia ni mempertahankan Al-Quran saja, dia tak nak ambil hadis. Dia ada dia kumpulan-kumpulan dia nama anti hadis. Tapi kalau ikut kepada kita yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah tak boleh. Kita kena ambil hadis juga. Tak boleh ambil Quran sahaja tanpa ada hadis, tak boleh. Tak kena ambil dua-dua, Quran dan hadis. Kalau kita ambil Quran saja tak ada hadis, tak boleh. Sebab apa? Quran cuma memberitahu saja, yang membuat penerangan dia atau yang melaksanakan apa yang diberitahu oleh Quran adalah hadis. Contoh bab solat je dah. Dalam Quran Allah tak tunjuk kita macam mana cara solat, macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana iktidal, Allah tak tunjukkan. Allah cuma perintah saja, aqimis solat, dirikanlah solat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Macam mana nak solat, macam mana nak bayar zakat, Nabi yang tunjuk cara dia. Melaksanakan ibadah haji pun sama. Allah cuma perintah kita buat haji, tapi kita tak tahu macam mana nak buat haji. Nabi yang tunjukkan kita. Macam mana cara manasik haji. Ini cara tawaf, ini cara sa'i. Ini nak lontar jamrah macam gini. Nak wukuf ke Arafah macam gitu. Jadi maknanya benda ni Nabi yang tunjukkan. Jadi kalau kita kata ambil Quran tanpa ambil hadis, tak boleh. Sebab kita takkan faham agama Islam ni tanpa ada hadis. Kena ambil dua-dua, Quran dan hadis. Lepas tu sumber ketiga baru kita ambil ijma' ulama'. Yang keempat baru kita ambil sumber qiyas. Ijma' kita biasa dengar kan? Manhaj ahli sunnah wal jamaah ni dia gunakan 4 kaedah ni. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma' ulama', keempat qiyas. Nanti kalau ijma' ulama' ni kita tengok pada kesepakatan ulama'-ulama' ni. Macam mana ulama'-ulama' ni keluarkan hukum. Kita kena ikut kaedah mereka. Sebab kita tak boleh ambil Quran dan hadis saja ikut kepahaman kita. Kita kena ikut kepahaman para ulama'. Sebab mereka ahli dalam bidang ni. Dan keempat tu qiyas. Qiyas agak luas sikit. Kalau nak belajar buat qiyas ni agak panjang.
Sebab qiyas ni ada yang kiaskan kepada mazhab Asy-Syahabi. Mazhab Asy-Syahabi ni yang mana orang-orang Madinah lakukan. Tapi kadang-kadang kita nak ambil mazhab Asy-Syahabi pun tak sesuai dekat negeri kita. Sebab orang Madinah punya suasana, budaya dia semua berbeza dengan kita dekat Singapura. Jadi tak berapa sesuai. Jadi diorang ada kaedah lain. Dia panggil kaedah qiyas ni ada lagi. Banyaklah kaedah pecahan dia. Ada ikhtisan, ada istihab, ada huruf. Banyak. Ini semua bab fiqah. Kalau kita belajar bab usul fiqh, memang diorang akan keluarkan benda qiyas ni. Siapa yang ada kesempatan, kalau ada kelas-kelas usul fiqh, cuba masuk kelas usul fiqh, ada orang tengok cara huraian dia. Ada kaedah dia lagi. Maknanya dia lebih sistematik lagi. Baru kita tahu daripada usul fiqh ni. Dan usul fiqh ni dia sebenarnya adalah satu subjek yang berbincang tentang maqasid syariah. Maqasid syariah ni adalah dalam bahasa Melayu dia panggil matlamat agama ni. Apa sebenarnya matlamat agama? Kita ada kaedah-kaedah matlamat agama. Dia kena jaga nyawa, yang pertamanya kena jaga agama, dan kena jaga maruah, kena jaga keluarga, dia panggil daripada keturunan. Kena jaga keturunan dan kena jaga harta. Harta pun kena jaga. Nanti dia ada huraian ni. Sebab tu kalau kita meninggal besok, harta kita jangan disia-siakan, kena ikut landasan agama, dibagi-bagikan ikut faraid dan sebagainya. Semua ada kaedah dia. Baik, nombor 3 ni pula tentang kelebihan mustalah hadis ni. Dan dia punya faedah pula, Imam An-Nawawi rahimahullah mengulas bahawa ilmu mukhtalafah hadis adalah antara ilmu-ilmu utama yang perlu diketahui oleh semua ulama daripada berbagai pengkhususan pengajian hal yang disebabkan fokus ilmu ialah berkenaan hadis-hadis yang sahih yang berbeza antara satu dengan yang lain yang memerlukan penyelesaian secara ilmiah. Ini pandangan daripada Imam An-Nawawi. Dia bilang ilmu mustalah hadis ni boleh dikatakan apa yang Imam Nawawi nak cakap ni, dia adalah satu ilmu yang compulsory. Dan semua ulama mesti nak faham ilmu ini. Kalau dia nak jadi ulama, nak keluar hukum, dia tak faham, dia tak boleh jadi ulama. Something like that. Sebab ilmu mustalah hadis ni, dia perlu faham daripada semua pengkhususan pengajian. Sama ada kita expertise bahagian hadis ke, kita expertise bahagian Quran ke, bahagian fiqah ke, bahagian akidah ke, bahagian tasawuf ke, apapun bidang cabang ilmu kita mesti nak faham ilmu mustalah hadis. Sebab ilmu mustalah hadis ni, dia memberikan conclusion untuk mengeluarkan hukum. Sebab kita selalu dengar orang kalau berhujah, dia bilang hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Tapi ada juga hadis sahih yang lain. Ada juga hadis hasan. Ada juga hadis yang da'if. Dia walaupun da'if atau hasan, dia tetap hadis. Sebab kita kena faham sejarah hadis ni. Kan kita dah belajar pada peringkat awal buku ni kan. Yang mensahihkan sesuatu hadis, yang menghasankan sesuatu hadis, yang mengatakan hadis ni da'if pun bukan Nabi SAW. Ulama juga. Ulama juga yang bilang. Nabi tak bilang sesuatu hadis, hadis ni hasan. Nabi tak cakap lepas tu hadis ni sahih tak, Nabi tak cakap. Ulama yang kasihkan definisi ni sahih, hasan, da'if. Jadi mereka pun ada kaedah dia. Kita dah bincang pun tentang macam mana hadis ni jadi hasan, macam mana jadi sahih. Dia ada kaedah dia. Dia kena tengok daripada sudut sanad perawi dia. Dan dia kena tengok sama ada perawi ni punya sifat, adakah dia sifat syekah ataupun dia ada sifat dobit. Ini bab hadis punya perbincangan. Dari itu baru ulama ni menilai kategori hadis ni punya status. Dia sahih. Tapi ada ulama bilang sahih, ada ulama lain kata tak, dia hasan pun ada. Bukan satu ulama kata sahih semua, kata sahih tak. Sebab mereka tengok penilaian dari berbagai sudut. Dan dia kena tengok daripada sudut matan hadis dia. Ada tak matan hadis ni, maknanya daripada teks hadis tu bercanggah dengan hadis lain. Kadang-kadang adalah sedikit perbezaan. Tapi isi dia sama. Itu masih boleh diguna pakai. Kadang-kadang perbezaan dia, isi maksud dia berlainan. Nanti diorang kaji lagi kenapa berlainan.
Apa DP asbabul wurud? Asbabul wurud ni macam asbabun nuzul dalam Al-Quran. Nah, kenapa Nabi cakap macam ini? Kalau asbabun nuzul, kenapa ayat Quran ni turun macam ni? Ada sebab-sebab dia tak? Orang tahu buat kajian macam ni. Okay, yang keempatnya, aspek lain. Mutalaf al-hadis boleh disimpulkan sebagai satu disiplin atau kaedah yang melibatkan lebih daripada satu bidang ilmu pengajian Islam, iaitu hadis dan ilmu hadis, fiqh dan usul fiqh. Ini saya baru sebut pasal usul fiqh ni jadi. Jadi maknanya ilmu mutalaf hadis ni is very important lah. Sebab dia disimpulkan sebagai satu disiplin ataupun kaedah yang melibatkan lebih daripada satu bidang ilmu. Dia tak kira apa juga bidang-bidang ilmu. Nak belajar ilmu hadis, nak belajar ilmu ulumul Quran, nak belajar ilmu fiqh, nak belajar ilmu akidah, nak belajar ilmu tasawuf ni semua kan. Dia mesti nak kena faham. Sebab dia disimpulkan, maknanya dia buat DP conclusion untuk keluarkan hukum dia. Dia panggil dalam bahasa Arab apa? Istimbat, mengistimbatkan hukum, mengeluarkan hukum. Nombor 5 ni pula, faedah dia, pemahaman yang tepat tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan mengeluarkan hukum-hukum daripadanya tidak akan sempurna jika tidak mengetahui dan menyelesaikan hadis-hadis yang kelihatan bercanggah antara satu sama yang lain. Hal ini kerana ia menjadi salah satu syarat ijtihad. Ini yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita nampak dari sudut zahirnya macam ada percanggahan. Hadis ni kata gini, hadis tu kata gitu, yang masa satu ni yang betul, masa satu kita nak ikut. Nampak dari sudut zahir, dia macam ada percanggahan. Tapi kalau kita belajar ilmu ni, kita faham. Dia tak ada percanggahan pun. Tentang hukum yang kita ambil ini adalah ijtihad daripada ulama'-ulama' sebenarnya. Maknanya ulama'-ulama' ijtihad ni, ulama'-ulama' mengeluarkan hukum dia sendiri. Untuk nak sesuaikan dengan konteks isu semasa. Sebab tu kita kena ikut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ni pada konteks yang ketiga tadi, ada ijma' ulama'. Kesepakatan ulama'. Itu dipanggil ulama' buat macam dia punya, apa nak cakap, dia punya approval lah. Approval by the ulama'. Dan boleh ke ulama' keluarkan hukum dia sendiri? Boleh. Sebab mereka ada dia punya capacity of ilmu tu dia dah ada. Contoh zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengantar seorang sahabatnya bernama Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Bila Rasulullah hantar seseorang, Rasulullah tak akan hantar yang calang-calang orang. Mesti hantar yang hebat-hebat je. Macam Muaz bin Jabal. Ni semua orang yang hebat. Kalau tak apa-apa Rasulullah hantar aje kalau yang tak hebat dalam bidang ilmu agama kan. Dan Rasulullah pun tahulah dia tahu sahabat dia yang mana hebat dalam bidang agama ni. Okey, kau keluar dakwah. Pergi sampaikan. Muaz bin Jabal ni, dia sampaikan ilmu ni dekat negeri Yaman. Ilmu Islam dekat negeri Yaman. Jadi sebelum dia nak pergi, dia jumpa Rasulullah. Rasulullah pesan dia. Rasulullah cakap dengan dia apa? Wahai Muaz, dia bilang, kalau engkau nak berdakwah kat negeri Yaman nanti, bila engkau ditanyakan sesuatu soalan, bagaimanakah akan engkau mengeluarkan sesuatu hukum? Muaz kata, aku akan ambil sumber hukum daripada Al-Quran. Ini jawapan Muaz. Aku akan ambil daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi dia punya keutamaan. Sebab tu kita pakai Al-Quran dulu. Dan Nabi pun menjawab, baik, bagus, dia bilang betul. Kalau Al-Quran tak ada, macam mana kau nak keluarkan hukum tu? Kalau dalam Al-Quran pun tak ada sumber hukum tersebut, macam mana kau nak keluarkan hukum tu? Maknanya apa? Daripada apa yang Nabi cakap ni, kita dah faham, kita dah maklum dah. Tak semua hukum ada dalam Al-Quran. Tak semua benda ada dalam Al-Quran. Kalau semua ada, Nabi tak akan cakap benda ni. Nabi kata, okey bagus, pergilah dakwah. Mesti Nabi cakap gitu. Tapi Nabi sendiri cakap, kalau tak ada dalam Al-Quran, maknanya ada benda yang tak ada dalam Al-Quran. Jadi Muaz jawab apa? Baik, kalau tak ada dalam Al-Quran, aku akan ambil sumber hukum melalui hadismu. Ataupun dia panggil sunnahmu. Rasulullah pun cakap, betul.
Baik. Kalau dalam hadisku pun tak ada, Nabi kata. Macam mana? Nampak tak? Dalam Al-Quran pun ada benda yang tak ada. Dalam hadis pun Nabi cakap ada benda yang tak ada. Sebab itu Nabi cakap, kalau dalam hadisku pun tak ada, macam mana kau nak keluarkan hukum? Nampak? Kita boleh dengar Nabi sendiri jawab. Nabi bilang, kalau tak ada dalam Al-Quran, kalau tak ada dalam hadis. Maknanya bukan 100% ada. Nah, dia ada yang tak ada lah. Mana mesti ada lagi. Jadi Muaz yang kata apa? Kalau tak ada dalam hadismu, aku akan berijtihad. Maknanya dia akan keluarkan hukum dia sendiri. Maka Nabi pun kata betul. Kan? Kalau ijtihad kau tu betul, kau akan dapat 2 pahala. Kalau kau berijtihad salah, kau dapat 1 pahala. Maknanya dia punya pendapat tu salah pun dia dapat pahala. Sebab dia dah kira kategori ulama yang ada authority untuk berijtihad. Kalau gitu ulama yang tak ada authority berijtihad, kalau betul dapat pahala, kalau salah dapat dosa. Itu bahayanya kita pula. Tak ada ilmu tapi kita nak sampai-sampai kepada orang lain. Kalau betul, okeylah, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau salah, itu dah merupakan satu bentuk dosa. Dan dosa tu pula kalau diamalkan oleh orang yang kita sampaikan, dia amalkan, dia dapat dosa, kita pun dapat juga dosa. Dia pula sampai kan, berapa banyak orang yang kita sampaikan benda yang betul, okey. Takut-takut benda tu yang benda yang salah. Makin ramai orang yang dapat dosa dengan pelaksanaan benda yang salah, kita pun dapat juga. Maknanya rugilah. Tak? Kita dah buat benda-benda ni, last kita pula dapat dosa. Orang kalau boleh nak dapatkan pahala kan. Tapi kita pula dapatkan dosa dia pula. Itu yang tak nak tu. Jadi macam Muaz bin Jabal ni kata, dia akan berijtihad. Maknanya ada kaedah ijtihad ni. Ulama' ni dia boleh keluar pendapat dia sendiri. Sebab Nabi sendiri hantar Muaz bin Jabal pergi berijtihad untuk membolehkan dia berijtihad. Ini cara kaedah ulama. Bila dia ada ilmu, kan, kita tengok dia akan sebarkan ilmu. Dia tak akan duduk rumah dan diam tak. Dia akan keluar sebarkan. Sebab ini adalah sunnah Nabi sendiri suruh sahabat pergi berdakwah. Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sebab tu ini satu metod lah yang kita nak sebarkan agama Islam. Sebab contoh ni macam ni saya punya family ada sebahagiannya yang saya ada saudara mara kat Kelantan kan. Okey, dia ada sejarah dia lah. Sejarah dia dulu datuk saya ni dia belajar agama dekat Kelantan. Gitu orang dulu. Diorang sampai kat Kelantan mau pergi jauh-jauh dah pergi. Dia belajar agama dengan seorang ulama dekat Kelantan nama dia Tok Kenali. Orang-orang Kelantan memang kenal rapat lah. Siapa nama Tok Kenali ni kan, dia ulama yang agak hebat lah. Tapi bila dia dah habis belajar dengan Tok Kenali ni, dia tak boleh duduk Kelantan. Tok Kenali ni halau dia keluar, kau pergi keluar daripada Kelantan, kau pergi sebarkan ilmu-ilmu Islam ni. Itu yang dia keluar pergi sebar-sebarkan ilmu-ilmu Islam. Dan waktu tu kan tak ada sempadan antara Thailand, Selatan Siam dengan Malaysia kan. Dia sebarkan sampai ke benua Thailand tau. Dah sampai ke Yala, Narathiwat, kat Fatani. Dan akhirnya dia meninggal dekat Yala. Sebab tu saya ada datuk saudara saya kubur dia dekat Yala. Sebab tu dia tanya macam mana dia sampai kat Thailand pula. Tapi cerita dia pasal ni lah. Orang dulu-dulu. Dia dah belajar, dia tak duduk, dia akan keluar sebar-sebarkan. Dia kira amanah, kita dah belajar, kita kena sampaikan. Sebab tu dalam Quran pun sama. Nabi dah pesan kan tentang khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu tu. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kena ajar. Tak apa, ajar sikit-sikit pun tak apa. Jangan kita simpan yang lama-lama ilmu ni akan pupus. Okey, seterusnya pula nombor 6, muka surat sebelah 214. Disiplin ini merupakan antara ilmu-ilmu hadis. Makna disiplin ini dia cakap tentang disiplin ilmu mukhtalaf hadis ni. Kan, merupakan antara ilmu-ilmu hadis yang terpenting. Maknanya very important lah ilmu mukhtalaf hadis ni. Kerana semua ulama' terpaksa mengetahuinya. Semua ulama' mesti nak tahu.
Hanya yang memiliki kemahiran yang sempurna di dalam disiplin ini ialah imam-imam yang menggabungkan antara ilmu hadis dan fiqh dan ulama usul fiqh yang menyelami makna-makna hadis, makna-makna halus. Dia definekan lagi makna yang tersirat di sebalik apa yang tersurat tu tadi kan, dia definekan lagi. Bagi mereka, jarang sekali timbul kemuskilan apabila berhadapan dengan hadis-hadis seperti ini. Pada ulama-ulama ni, dia tak ada masalah pun. Kalau ada hadis yang bercanggah, hadis ni kata gitu, hadis ni kata gini. Diorang tahu tentang ilmu mustalah hadis ni, tu no big deal lah pada diorang. Benda kecil je ni, diorang boleh huraikan. InsyaAllah diorang tahu apa nak buat. Cuma kita je yang selalu jadi bingung. Ustaz ni kata hadis ni gini, ustaz tu kata hadis gitu, kita dah tak tahu. Nak ikut ustaz mana satu ni. Kan? Kita dah jadi minta apa pula. Okey, seterusnya lagi, nombor 7. Apabila seseorang meneliti dan mengkaji metodologi ulama dalam menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan, akan mengasah bakat para penuntut ataupun peminat hadis dalam berinteraksi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Okey, ini adalah metodologi ataupun kaedah. Bahasa Melayu kita panggil kaedah. Kaedah ulama untuk nak selesaikan hadis-hadis yang bertentangan. Macam mana kita nak selesaikan hadis yang bertentangan, saya bilang tadilah. Ada orang ambil hadis ni, ada orang yang ambil hadis tu, jadi macam mana kaedah dia nak selesaikan masalah ni. Dia bilang tak, hadis tu sahih, tak, dia ni hadis ni daif. Dia orang ni gunakan kaedah ni, jadi macam mana kita nak ambil dia conclusion. Ulama ada dia kaedah dia. Dan dia juga akan mengasah bakat penuntut ataupun peminat hadis. Mengasah bakat ni maknanya kalau kita minat bidang ilmu mustalah hadis ni, kurang-kurangnya kita dapat memahami kaedah tu. Itu penting. Setiap benda ni perlu ada kaedah-kaedah dia. Bukan asal je, asal buat tanpa ada kaedah tak. Macam kita solat kan. Kita solat bukan asal solat. Masuk aja masuk maghrib solat. Tak. Ada kaedah-kaedah solat ni. Dan ulama yang buat. Bukan Nabi tak buat tau rukun solat ni semua. Ni semua ulama yang buat. Nabi tak bilang rukun solat ada 13. Rukun ni tak. Nabi tak bilang. Ni ulama yang keluarkan dia punya kaedah. Okey, kita nak kena solat betul. Tapi macam mana solat? Okey, Nabi dah tunjuk dah. Sallu kama ra'aitumuni usalli dah. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Nanti ulama definekan lagi apa yang Nabi buat ni, dia ada dia punya kaedah. Dia ada syarat-syarat solat. Dia ada wajib solat. Dia ada sunat dalam solat. Dia ada rukun dalam solat. Jadi ulama yang pecahkan. Contoh salah satu daripada syarat solat, mesti nak beragama Islam, mesti nak baligh. Ini pun syarat. Antara wajib solat, wajib mesti nak masuk waktu, mesti nak ada wudu. Nabi tak cakap ni wajib mesti nak berwudu wajib tak. Ulama yang buatkan. Dia berkaedah. Dan dalam solat ni ada 13 rukun. Yang ini sunat, ini rukun. Lepas tu kalau kita ada ilmu bahagian ini, bab solat ni kita tak akan menggelabah. Sebab tu kadang orang menggelabah pasal ilmu tak ada. Bila imam naik dia daripada sujud sahwi, dia terlupa nak buat sujud sahwi tahiyat awal. Kadang-kadang makmum ni dah sibuk subhanallah, subhanallah. Imam ni buat bodoh je, dia teruskan tahiyat awal. Dia tak ada pun tak apa. Sebab imam tu tahu tahiyat awal tu hanya sunat. Dia sunat muakkad lah. Tapi dia kena buat sujud sahwi balik lepas tu. Sebab tu nak jadi imam ni, kena faham sikit tentang hukum. Jangan kita selalu ingat, dia ni baca Quran bagus, suara dia sedap. Baguslah dia jadi imam, bagus. Bukan dia kata tak bagus. Tapi kalau boleh, kena terapkan dia juga ilmu untuk faham tentang bab fiqh ni. Bab solat. Sebab jadi imam dalam solat ni bukan hanya nak suara bagus baca Quran, berlagu saja. Dia kena faham hukum-hukum dia juga. Kalau ni apa hukum dia, kalau tu apa hukum dia, kalau tertinggal macam mana. Contoh macam saya, baru ni solat gerhana bulan. Minggu lepas. Gerhana bulan baru ni kan, hari apa hari tu, hari Jumaat tak saya.
Hari Jumat lah. Pasal saya ingat saya balik semalam Jumat. Diorang telefon saya last minute. Okay, saya ada satu group of pakcik-pakcik bawa Grab. Diorang semua Grab driver. Diorang ada satu workshop. Workshop ni tempat diorang punya macam pot lah. Diorang nak cuci kereta diorang ke, diorang nak repair ke, nak tanya-tanya pasal. Jadi saya memang ada buka kelas lah dengan diorang. Dah lama juga. Diorang minta saya ajar diorang. Dekat mana buat nak belajar dia, saya bilang. Kan? Jadi diorang bilang, suggest kita belajar dekat dia workshop. Workshop tu besar. Dan dia ada dia punya office semua kan. Diorang pergi tarawih semua diorang buat. Saya rasa Adam dengan ini dah ikut saya dah. Usuk. Adam dengan Usuk ada ikut saya. Memang tu tempat workshop diorang lah. Jadi baguslah saya bilang. Diorang bawa Grab juga. Tapi agama jangan lupa lah. Saya bilang seminggu sekali cuba fokuskan pada agama. Jadi yang masa Ramadan tu, diorang tak ada kelas kan. Jadi saya anjurkan supaya diorang buat main tarawih. Okey, diorang datang juga. Kan? Okey. Yang baru ni, solat gerhana, last minute diorang telefon saya, diorang, Ustaz, kita buat solat gerhana macam boleh tak? Dia bilang, boleh lah. Kalau korang nak, korang datang lah ramai-ramai pagi. Okey, diorang panggil orang dia, saya datang. Saya dah buatkan penerangan dia pun. Tentang solat gerhana ni, 2 rakaat. Setiap 1 rakaat ada 2 kali rukuk. Maknanya 2 rakaat, total ada 4 rukuk. Saya dah bilang diorang dah. Lepas takbiratul ihram yang pertama tu baca doa iftitah, lepas tu surah, baca surah Fatihah dengan surah. Lepas tu rukuk, lepas tu bangun balik. Baca lagi Fatihah, baca lagi surah. Lepas tu rukuk, bangun balik baru sujud. Itu baru 1 rakaat. Tapi hari tu saya pergi rakaat pertama saya buat 2 kali rukuk. Saya pergi rakaat kedua saya buat 1 kali rukuk. Saya yang salah. Saya yang salah. Padahal saya yang ingatkan orang, saya yang salah. Namanya manusia kan. Boleh terlupa. Macam kita lah. Kadang-kadang kita terlupa doa kunut. Sekali kita tengok, okey tak apalah. Dah terlupa. Dah sempurna sujud. Takkan nak diri balik kan. Nanti kita buat sujud sawi lah. Tapi dah terlupa doa kunut. Dah teringat nak buat sujud sawi. Dah habis ayat akhir. Terus kita bagi salam. Lepas sujud sawi pun kita terlupa juga. Pernah tak terjadi kadang kita? Ada tak? Sah tak solat kita? Sah tak Rosliah kalau gitu? Saya tak berani cakap sah ke tak sah. Sah. Sebab sahur itu sunat. Kita kena bayar dengan doa kunut tu sunat. Kena bayar dengan juz sawi. Dan juz sawi tu pun sunat juga. Jadi dia kena sah. Tapi jadi yang saya solat gerhana tu macam mana tu kurang 1 rukuk itu? Itulah. Jadi dia satu isu. Jadi penghabisan hari itu, kesudahannya, diorang nak suruh saya cerita pasal kelebihan bulan gerhana ni lah. Kenapanya adalah dia ada kisah dia lah pasal Nabi ada seorang anak yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Tapi itu gerhana matahari. Jadi orang-orang Islam dekat kota Madinah ni ingat kerana matinya Ibrahim ni, anak Nabi ni, meninggal dunia ni, matahari bersedih. Matahari jadi gerhana. Dia ada cerita dia. Saya nak cerita pasal tu sebenarnya. Tu dah jadi macam kelas fake pula jadi dah. Okey, saya tertinggal 1 rukuk. Sebenarnya solat dia tetap sah. Cuma daripada sudut kesempurnaan dia wallahualam. Tapi sah memang sah. Okey, kenapa saya kata sah? Sebab 2 kali rukuk tu dia sunat. Dia bukan jadi satu rukun dalam solat gerhana. Kenapa saya bilang dia sunat? Sebab kalau kita buka buku fiqh, buku dalam bahagian fiqh ni, tentang cara ibadah solat gerhana. Pasal dia very rare kan. Gerhana matahari, gerhana bulan dia tak tahun. Dia bukan tak tahun ada gerhana matahari dan bulan berapa tahun sekali. So kurang orang buat perbincangan ni. Baik. Saya buka buku fiqh tu. Saya bincang dengan orang, saya bilang benda ni sunat. Kenapa saya kata dia sunat? Sebab dalam buku fiqh ni, tak ada lagi kitab fiqh kat rumah ni. Memang ada beberapa, awal try saya tak tahu. Saya rasa internet pun ada lah. Sekarang pun dah canggih lah. Saya ada kitab fiqh. Tapi yang ada nak buka internet, saya rasa dah ada. Dia ada ulama berpandangan, solat sunat gerhana ni macam solat sunat biasa. 1 kali rukuk dah boleh. Tak payah 2 kali rukuk. Dan ada pandangan kata nak 2 kali rukuk. Imam Syafi'i ambil yang 2 kali rukuk.
Dan ada pandangan mazhab yang bilang 3 kali, ada 4 kali pun ada. Maksimum 4 kali rukuk. Maknanya 1 kali punya takbiratul ihram, baca Fatihah, lepas tu dah habis surah, rukuk, bangun Fatihah. Maknanya ada 4 Fatihah tau. 4 rukuk, baru sujud, baru 1 rakaat. 1 rakaat 4 Fatihah lah. Baik. Jadi dia kalau ada perbezaan, 1 rukuk ke, 2 rukuk ke, 3 rukuk ke, maknanya hukum rukuk ni sunat. Dia kalau hukum rukuk ni rukun, semua ulama sepakat dia tak boleh ada khilaf. Itu jadi rukun. Setiap benda yang rukun, dia tak boleh ada khilaf. Ulama ni tak boleh bilang, maghrib 3 rakaat. Tak, ulama tu kata 4 pun boleh. 4 rakaat maghrib. Tak, maghrib 2 rakaat pun boleh. Kalau gitu, maknanya dia khilaf kan. Tapi tak, ini semua sepakat. Benda yang rukun, ulama sepakat. Jadi benda ada yang tak sepakat ni, dia bukan rukun. Maknanya dia sunat. Tu saya bilang dengan dia, jangan risau sebab dah habis solat tu saya pun buat sujud sahwi. Itu saya ingat saya buat sujud sahwi. Diorang pun tak cakap subhanallah, cuma saya rasa something wrong. Masa aku baca 1 surah je ni kan, terus saya sujud. Saya rukuk sekali je, terus saya sujud. Ini kan solat. Baru saya teringat tau. Saya dah dalam sujud saya teringat. Tak ada orang tebut pun. Tak ada orang tegur. Siapa tegur? Ustaz cakap lah, kenapa saya tak tegur? Kan saya dah ajar, saya test awak. Ustaz cakap lah, saya test awak. Saya test awak aja. Diorang pun ikut saya juga. Cuma saya terasa something wrong. Kadang-kadang kita rasa lah. Kita rasa kan ada something wrong yang tak kena lah. Saya terlupa lah satu kali rukuk dalam hati saya. Jadi sebelum bagi salam, saya buat sujud sahwi. Dah bagi salam, baru diorang tanya saya lah. Tapi diorang tak tanya dulu. Sebab diorang tahu lepas tu saya dah bilang, lepas solat saya nak buat khutbah lah. Gerhana. Lepas khutbah diorang tanya saya. Itu saya bilang diorang. Sebab tu saya buat sujud sahwi. Khutbah ni pun, dia macam solat hari raya. Okey, baik. Kita jangan salahkan, jangan samakan khutbah gerhana dengan khutbah hari Jumaat lain. Khutbah solat Jumaat, dia termasuk sebahagian daripada solat. Maknanya khutbah solat Jumaat ni, dia rukun dalam solat Jumaat. Semua ulama bilang mesti nak ada khutbah sebab dia solat fardu. Solat gerhana, dia solat sunat. Solat hari raya, hari fitri, hari adha pun dia solat sunat. Kalau kita solat hari raya tapi tak ada khutbah boleh tak? Boleh sebab dia sunat. Sebab tu kita tengah circuit breaker ni kan, tengah-tengah kat rumah tak habis sembahyang raya, kan Muiz galakkan kita solat sendiri-sendiri kat rumah. Lepas tu siapa nak dengar khutbah, bolehlah buka Muiz punya FB live lah apa kan, diorang ada buat khutbah dia. Tapi kalau kita nak buat boleh. Nak buat khutbah sendiri pun boleh. Tak nak dengar Muiz ke khutbah, kita nak buat sendiri pun boleh. Tapi kalau kita tak tahu nak buat khutbah, kita solat dia raya, lepas tu dengar Muiz khutbah boleh, tak dengar pun boleh. Itu beza dia antara solat fardu dengan solat sunat. Jadi solat gerhana sama ada matahari atau bulan, dia panggil solat khusuf. Solat khusuf ni memang sunat. Jadi khutbah tu kalau nak buat boleh, tak nak boleh. Cuma dah telanjur saya ada lagi, saya buatlah kali khutbah tu. Jadi khutbah tu pun, saya pun tak prepare sebenarnya. Sebab last minute diorang suruh saya buat. Jadi saya masukkan semua tentang inilah, sejarah peristiwa-peristiwa yang kita kena ambil iktibar tentang gerhana matahari ke gerhana bulan. Itu aja. Okey, nombor 7 pula. Nombor 7 dah, nombor 8. Memahami dengan baik hadis-hadis yang secara zahirnya bertentangan dengan metod penyelesaian yang diterangkan ulama hadis. Okey, kita memahami dengan baik hadis-hadis ni secara zahirnya. Zahir dia kan bertentangan dengan kaedah. Metod ni kaedah penyelesaian yang diterangkan oleh ulama hadis. Okey, maknanya kita ambil hadis ni samalah macam kita belajar Al-Quran pun sama. Kita tak boleh ambil totally in literal meaning. Apa yang tersurat ni kita tak boleh ambil. Sebab ulama ni dia tahu lagi satu kaedah dia ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dia ada lagi
makna di sebalik tu. Jadi ulama lebih faham, sebab kalau kita belajar ulumul Quran kan ada dulu dia satu apa dia panggil dari sudut bahasa Arab ni, dia ada bahasa yang majaz sama bahasa hakiki. Hakiki memang betul dia very clear, tapi majaz ni dia not very clear. Dia macam bahasa Melayu kita panggil perumpamaan je. Perumpamaan kata kan, dia kiaskan macam gitu. Ini bahasa-bahasa majaz. Jadi ulama-ulama ni orang faham tentang ada bahasa majaz, ada bahasa hakiki. Ayat Quran pun ada yang muhamad, ada yang mutasyabihat. Bukan semua ayat muhamad, ada ayat mutasyabihat. Dia sama-sama. So macam mana nak tahu? Ulama ada kaedah dia. Kan? Jadi orang tahu nak mengolahkan sesuatu hukum tu melalui ilmu yang orang ada. Okay, seterusnya nombor 9 kita habiskan sampai kat sini je. Nombor 9 ni, memahami perbezaan pendapat di dalam Islam dan tidak menyalahkan antara satu dengan yang lain kan, hanya kerana perbezaan ini. Ya, maknanya ini yang benda yang amat penting lah mukhtalaf hadis ni. Kita kena faham perbezaan pendapat. Sebab apa ada berbeza pendapat? Sebab ulama ni dia ada ijtihad dia masing-masing, dan ulama ni pun kita kena tengok daripada sudut latar belakang dia. Dia punya ulama dia mungkin dia daripada benua mana, daripada negeri mana kan. Jadi sudut latar belakang dia berbeza, sebab tu ijtihad orang pun berbeza-beza kadang-kadang. Ini satu kelebihan dia. Pada saya lah tentang perselisihan pendapat ni, ada hadis yang mengatakan siapa yang berselisihan pendapat ni sebenarnya perselisihan pendapat ni adalah rahmat daripada Allah SWT. Kan? Sebab kalau kita lihat dari sudut keluasan ilmu ni, memang ilmu akan sentiasa berkembang. Jadi perselisihan pendapat adalah perkara biasa. Kan? Dia merupakan rahmat supaya minda kita lebih terbuka dan berlapang dada. Kata Piramli pula apa, sedangkan lidah lagi tergigit. Tak, jadi dia macam itulah lebih kurang. Pada saya yang paling penting, kalau ada perselisihan pendapat, kan, yang paling penting sekali kita nak pakai, tak nak, tak apa, tapi jangan salahkan orang lain yang pakai. Dah, habis cerita. Kan kita kena berlapang dada secara dia. Banyak kadang-kadang orang kita ni suka salahkan pasal dia tak buat, dia tengok orang lain buat, dia nak salahkan orang tu. Tak kan? Dia pun ada dalil dia pun ada kaedah dia, biarkan dia buat macam tu. Kita tak suka tak apa, kita jangan buat. Tapi kalau kita nak buat, dia jangan salahkan kita macam gitu. Kita nak contoh baca surah Yasin malam Jumaat ke, nak baca surah apa, kita pun suka, biarkan dia nak baca. Dah bagus dia nak baca Quran, biarkan. Dia nak baca tahlil, dia nak baca sambut maulid, biarkan. Jangan kacau dia. Dia pun ada dalil dia, biarkan. Kita tak nak. Tak nak dah, jangan buat. Tapi jangan salahkan dia. Habis cerita. Supaya kehidupan kita ni, sebenarnya kita nak ambil kehidupan yang lebih harmoni di dunia ni tak? Bukan saling tuduh-menuduh nak salahkan orang lain. Sedangkan itu bukan masalah kita. Masalah kita ni, kita kena tahu apakah amalan kita selama ni diterima atau tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih penting daripada sibuk dengan amalan orang lain. Kita fokus amalan kita dulu. Kan? Itu perlu ada jadi keutamaan dia lah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya soalan? Kita nak habiskan ni. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ilmiah apa maksudnya tu Ustaz? Ilmiah macam mana cakap yang apa tu cakap Kak Syah? Ilmiah in English. Knowledge tak? Ilmu. Knowledge lah. Dia knowledge. boleh terima. Secara ilmiah macam mana kita mengkaji ilmu macam ilmu, knowledge point of view. Boleh lah, knowledge point of view pun boleh. Okay, contohnya macam sentence, hendaklah kita mengkaji secara ilmiah. Maknanya secara ilmu lah. Dia berkaitan ilmu. Ilmiah ni berkaitan ilmu. Dia panggil ilmiah. Jadi kita bukan kaji sesuatu benda ikut yang kita rasa. Yang kita itu bukan cara ilmu. Bukan cara emosi. Bukan cara emosi. Bukan cara yang apa kita rasa, bukan. Kalau orang yang mengkaji secara ilmiah ni, dia cari fakta, dia cari dalil, dia cari ini dia panggil cara ilmiah. Boleh Izzah? Ya boleh. Terima kasih Ustaz. Okey, Kak Pia, okey nak tanya apa-apa Kak Sapia? Okey, tak. Roslia, okey. Roslia ni orang Isun ni. Isa penebat Isa. Geng Isun.
Dia ikut saya play kelas ulumul Quran selalu. Okey, Kak Aisyah ada apa Kak Aisyah? Ada apa Ustaz? Alhamdulillah. Rosia okey. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga membaca surat Al-As insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Lagi.